Islam mengajar kita supaya berlaku adil sampai begitu sekali. Adilu baina auladikum, berlaku adil pada anak-anak kamu. Hari ini anak yang kita sayang, kita senyap-senyap tukar nama. Adik-adik pun tak tahu. Mati-mati ingat ke bangunan yang sebelah tu, dapat ke dia? Tak, nama aku dah ni. Habis. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita tidak berlaku adil dalam keadaan sedemikian. Hadis ini dalam Bukhari, Nabi kata asyhad alaihi ghairi, mungkin cari orang lain jadi saksi, aku tak nak. Nah, itu keadilan yang duduk di situ. Yang kedua, imamun adil, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Warajulani tahabbani fillah, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Macam mana kita nak cari, nak tahu kita ni sayang ke orang tu kerana Allah ke kerana apa? Senang ya. Waktu kita ada pangkat, semua datang. Encik lambat, kalau mari masjid pun lambat berhenti kereta dah nak buka pintu dah. Allahu Akbar. Turun tangga, selipar dah parking ke arah depan. Pencet hari ni, besok tak mari pula buka pintu kereta. Nampak? Persahabatan kita, al-ukhuwah fillah, tidak ada. Dua orang ni tahabba fillah, kata Nabi, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, berhimpun kerana Allah, dan dia berpisah juga kerana Allah. Payah ke tuan-tuan? Dua orang nak berkasih sayang kerana Allah, yang agak susah ke? Payah ke susah? Payah nak kata dah. Di saat zaman kita hari ni, ada, bukan tak ada. Ada. Pernah kita jumpa orang haji ni, dia duk galah orang tua atas belakang dia. Dia bawa pergi. Tanya dia, kata, ni siapa ni? Man hal? Ayahmu kan ni? Dia kata, lah, bukan bapa aku. Habis mu duk pikul, galah dia apa? Aku tengok dia berjalan tak larat, aku letak atas belakang, aku kuat, aku bawa dia pergi haji. Ya Allah, pergi sana, pergi sini, semua dia bawa. Pergi melontar, pergi tawaf, dia bawa. Pakcik ni mu kenal? Tak kenal. Masih ada lagi orang-orang yang sedemikian. Tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah. Kita jangan letak di hadapan kita, aku dia ni kena sayang sikit ni sebab ada tertentu benda-benda yang tak mungkin. Dua orang kasih sayang. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ini yang kita naknya duduk situ ya tadi. Hati terikat dengan masjid. Hari ni orang banyak salah faham. Minta maaf lah pengurusi semua. Oh, dia kata kalau nak ikat hati dengan masjid, tak kenapa jadi AJK masjid? Itu yang ramai orang bertanding AJK masjid tu. Macam tak ikat macam mana, gambar ada kat depan. Masjid ni saya tahu ada gambar ada. Letak gambar AJK, oh ni hati dia dah bergantung di masjid. Bukan gantung kat situ. Maksud gantung, hati kita bergantung dengan masjid. Bila keluar, nak balik. Keluar aja teringat nak mari. Itu gantung masjid. Hari ni hati tidak bergantung dengan masjid, masjid pula bergantung dengan orang. Orang tak mari, kosongnya dia. Payah. Saya fikir dua perkara yang saya mengeluh panjang setelah lebih masuk tahun yang ke-5 tahun saya berdakwah di tanah air sendiri. Yang sebelum ni saya duduk di Madinah beberapa tahun, yang Allah Taala rezekikan balik sini. Dua perkara yang saya ingat agak mengecewakan kita. Yang pertama tentang salatul jamaah di masjid yang tidak ramai. Masalah yang kedua, orang-orang yang baik-baik macam tuan-tuan macam kita ni duduk di masjid, duduk di surau, tapi keluarga dia masih gagal dalam masalah menutup aurat. Ini kita rasa nak muhasabah. Hijrah kita malam ini kita letak di situ. Dua isu yang besar. Kadang-kadang saya terfikir juga, bila kita lalu kat masjid dekat maghrib, nak pergi ke taman, nak pergi ceramah, kita tengok bunyi mikrofon atas menara tu sampai 3 km boleh dengar. Saya cakap masjid ni mesti garanti penuh punya ni. Ramai orang mari 3 km dengar ni. Masuk-masuk dalam masjid ada 3 saf ya. Saf pertama imam, yang kedua Bilal, yang ketiga ada makcik tua kat belakang seorang. Dia punya bunyi 3 km. Kemana perginya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang duduk berjiran dengan masjid? Seolah-olah dakwah yang dipanggil oleh muazzin bukan untuk dia, bukan untuk orang lain. Pengalaman saya cerita sikit lah. Pergi melawat negara China baru ni. Tuan-tuan pergi juga, tapi jangan pergi setakat tembok besar. Pergi pasar kunci kat situ sudah lah. Tahu cerita kunci kat tembok besar.
Tak tahu. Jangan pergi buat sudah. Di tembok besar tu, tembok besar Cina tu, kalau orang naik tu dia kena pasang kunci di rantai tu, tak kunci. Banyak sekali kunci, beribu-ribu ada. Yang saya pergi melawat di masjid dia, di masjid dekat nak waktu Zuhur. Saya tengok ramai orang masuk masjid, masuk masjid. Dia tak duduk dekat kaki lima esok okok kat luar, tak ada. Masuk masjid. Lepas masuk masjid, saya duduk cari mana mikrofon, mana menara dia, mana ada dia punya mikrofon mana. Speaker dia. Pelik sini. Kalau tuan-tuan pergi ke masjid. Ramai orang kita dah pergi beli sutera je, pendang kaki dah air. Dia tak pergi kat masjid. Bila dekat masuk waktu azan, muazzin dia keluar daripada bilik muazzin, dia pergi ke pintu, dekat pintu tangga, dia azan kat situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi orang dalam masjid boleh jawab, orang luar masjid sekitar tu boleh dengar. Saya cakap, patutlah tak ada mikrofon kat sini. Rupanya mikrofon dia hantar ke Malaysia. Sebab dia tengok orang Islam Malaysia ni telinga dia pekak dengan masjid. Bukan orang kampung ni marah dah. Fikir saya, masa tu terdetik dalam hati saya, subhanallah. Cina tahu sungguh. Peka sungguh, dihantar ke sini besar-besar mikrofon. Beli kita tu kak. 5, 6 satu menara, sampai kena bantah ke orang bukan Islam ada. Kuat sangat suara, orang pergi tidak. Tempat dia rupanya orang pergi awal. Saya pergi salat jemaat di Masjid Dongguan, 40,000 orang jemaah. 40,000. Pukul 12 Zuhur, pukul 10 pagi orang berjujuk pergi masjid hari Jumaat. Saya kata subhanallahil azim. Cerita ni saya nak bawa balik cerita, nak suruh orang kita terasa hati bahawa orang masyarakat lain buat mikrofon kerana kita tak dengar azan, dia tolong buat, dia sendiri dia tak guna kerana apa? Orang dia masuk masjid. Saya sampai pukul 12 malam, salji tengah turun lebat. Guide kita kata pukul 5 pagi tunggu di sini, kita pergi sembahyang subuh di masjid. 5 pagi tuan-tuan bayangkan, di saat salji tengah turun. Masuk dalam bilik, saya kata memang penganjur yang tak prihatin langsung. Pukul 12 tengah malam nak pergi sembahyang subuh masjid, Allahu akbar. Sembahyang kat hotel pun tak apa. Kita yang ustaz ni pun terasa hati masa tu. Takut. Kita dalam kepala kita macam tempat kita lah, subuh berapa orang ada. Saya masuk pergi pukul 5, belum azan lagi orang masjid penuh. Subhanallah. Dalam salji tuan-tuan. Kita ujar rintik-rintik pun sudah tidak ada. Nabi SAW bagi jaminan, wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, ini salah seorang orang yang duduk di mana? Duduk di bawah bayangan aras pada hari yang tidak ada bayangan. InsyaAllah saya yakin dan percaya tuan-tuan sudah bersemangat. Lepas pada ni berebut mikrofon dengan Tok Iman, dengan muazzin dah. Tadi saya sebut benda yang ajaib yang saya jumpa dalam baca hadis Nabi, dalam berdakwah. Nak ulang balik sini. Apabila Nabi kita sebut tentang azan dengan saf awal, saf pertama dengan azan, Nabi kata lau ya'lamun nas ma fin nida'i was safil awal. Kalau orang tahu azan dengan saf awal, kalau kamu tahu, kalau orang tahu, kalau manusia tahu, sekiranya kamu tahu, itu bahasa dia. Saya cari dalam hadis-hadis lain, Nabi tak sebut kalau tahu. Kalau kamu tahu arak ni haram, tentu kamu tak minum, tak ada. Kalau kamu, tapi yang adanya dalam azan dan dalam saf awal. Tuan-tuan terasa tidak terasa? Kenapa Nabi guna perkataan kalau kamu tahu? Pasal apa dia kena guna perkataan tu? Sebab memang kita tahu. Tahu tak tahu saf awal? Kelebihan dia? Tahu dah tak? Lama dah tahunya. Kalau tanya malam ni, confirm tuan-tuan kata lama dah tahu ustaz. Tapi berapa kali dah mengundi nak duduk salat sahwan? Pernah dah mengundi? Tak lagi. Yang adanya ujung jari berjalan. Bila tengok, betul-betul, sela-sela. Duduk sela orang lain suruh naik, yang dia tak naik. Nabi kata kalau kamu tahu. Saya kumpul hadis-hadis ni dalam Riyadhus Salihin. Lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu, memang manusia tidak tahu ya Rasulullah. Sebab itulah saf awal kita bertolak nak penuh. Imam buat kempen, saf tak naik juga. Berat tak berat? Susah kita tengok. Itu yang berapa dah? Yang ketiga. Yang keempat, orang yang boleh duduk seorang-seorang, fafadat ainahu, mengalir air matanya kerana takut pada Allah.
Oh, dia kata, ustaz saya menangis dah 3 hari, bayar beribu-ribu pergi untuk menangis. Ketuan sini tak pergi lah. Balik-balik yang tak untuk aurat tu, lagu tu juga menangis. Buat apa? Menangis sebab tengok tayangan-tayangan yang begitu menyayatkan hati. Menangislah kita manusia kan. Tengok apa pun menangis dah. Tak usah kata apa, cerita dalam TV, drama tu berkelahi 2 orang tu menangis. Tahu dah bola tu berlakon, hangit berlawak tu, boleh menangis juga kita. Hati manusia. Inilah cara yang paling utama yang kita teliti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kerasnya hati manusia ini, hilangnya khusyuk kita. Kenapa? Karena hati manusia keras. Dia panggil penyakit kalbu. Penyakit kalbu dalam kitab penawar bagi hati, kalbu dia tak terjemah dengan hati, dia terjemah dengan jantung. Hati jantung manusia. Oh, dia kata macam mana ustaz kita nak menangis? Azan. Jadi macam mana kita nak menangis? Tidak ada cara lain tuan-tuan muslimin dan muslimat. Caranya selain daripada kita berfikir pada makhluk Allah Ta'ala, cara yang paling mudah, kita kena pergi ziarah kubur. Tapi kubur jangan pergi ramai-ramai, pergi seorang-seorang. Kalau pergi ramai tak jadi, duduk buat atas kubur pula. Cerita dia ni aku kenal dulu ni, orang hebat, hidup mengumpat orang atas kubur pula. Hebat ke mati dah kawan tu ni. Yang kita nak, kita pergi seorang-seorang pada waktu malam. Hai, kenapa ketawa pula? Tak boleh pergi? Kenapa tak boleh pergi? Kan sekarang ni cerita hantu banyak kan dalam TV tu. Pergi waktu malam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering kali, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata aku sedar daripada tidur tengok Nabi tak ada sebelah. Bila Nabi sallallahu tak ada sebelah, dia bangun pergi, rupanya Nabi kita pergi ke Baqi', perkuburan Madinah. Perkuburan Baqi' ni menjadi tempat Nabi kita ziarah pada waktu malam. Kenapa? Apabila kita teringat kepada orang dalam kubur, di saat kita pergi seorang, kita cakap dengan kubur, hei kubur, berapa ramai orang duduk dalam ni? Berapa ramai manusia ada ni? Mak ayah aku di sini, kawan-kawan rapat di sini, apa yang mereka lakukan di saat ini? Tentulah tuan-tuan akan terasa bahawa kita juga akan masuk di sini dengan dosa kita, dengan kesalahan yang kita bawa, apa yang kita nak buat dalam kubur. Ini kita takut. Sedangkan Nabi beritahu kubur ini akan himpit orang. Innalil qabri la dhammah, Nabi kata kubur akan menghimpit orang yang masuk dalam kubur. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu duduk di tepi kubur, menangis teresak-esak dia. Orang tanya, ya Utsman, limadha tabki? Banyak dah benda lain mu tengok sana sini, kamu tak menangis, tapi masuk dekat kubur kamu menangis. Utsman kata, tidak ada satu mau'izah, tidak ada satu peringatan, tidak ada satu pengajaran yang lebih dahsyat daripada kubur. Bila? Kalau kita pergi kubur dalam keadaan berfikir. Tapi sayanglah kubur kita hari ni, terutama kalau hari raya orang pergi kubur, tak mungkin dia boleh menangis kecuali dengan perasaan lain lah. Tengok ayah dia gitu, dia menangis. Sebab setengah-setengah kubur kita ni jadi pesta flora pada hari raya. Masing-masing bawa bunga pergi. Baru ni saya dengar cerita dalam surat khabar kata, ada satu kubur dia akan buat, dia panggil pusara negara. Satu lubang kubur harga dia 170,000 ke berapa, satu lubang untuk kita beli tapak. Belum buat binaan atas lagi. Saya fikir kata kalau jadi sungguh ni, malaikat nak masuk ni kena pakai pancekak juga lah. Nak tanya muka nakir ni. Kita berhenti rehat seketika beri lalu kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.